Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alright, hari ni kita berjumpa lagi dengan enjin Kempro. Ini saya nak cerita pasal satu lagi masalah salah design enjin Kempro. Salah design. Tak tahulah macam mana dia buat enjin ni. Okey, kat depan ni sekarang adalah enjin Kempro CFE. Enjin Kempro CFE ni biasa diguna pakai pada Exora Turbo, Previa Turbo dan juga Suprema. Bagi pemilik enjin ni, siapa yang pernah kena skru turbo ni patah? Tak kisahlah skru turbo bahagian sini atau skru turbo bahagian sini, bawah ni ataupun bahagian belakang ni. Ataupun dia ada 3 biji. Antara 3 biji ni ataupun antara 3 biji ni yang patah. Dan kepada pomen-pomen mesti biasa jumpa skru turbo ni yang patah. Okey, ini untuk enjin CFE. Isu dia skru turbo selalu patah. Untuk enjin CPS ataupun IAFM dengan Kempro biasa atau VVT, dia ada masalah lain pula, melibatkan exhaust juga. Jom. Ni adalah contoh enjin Kempro CPS. Kempro CPS, Kempro IAFM, Kempro biasa dan Kempro VVT. Banyak kena case macam ni. Banyak sangat-sangat. Apa case dia? Tu nampak? Exhaust, manifold, crack. Ni, pecah ni. Crack ni, crack teruk ni. Ada yang crack kat sini, ada yang betul-betul crack dekat oxygen sensor. Ataupun crack kat sini. Macam-macam tempat, tapi biasa dia main crack bahagian tengah ni. Siapa yang biasa kena dan siapa yang biasa jumpa? Sebab apa? Saya kata ni adalah salah design. Dialah yang buat enjin ni mestilah jurutera, mestilah engineer, mestilah pernah pergi universiti ambil course engineering. Betul? Okey, tapi tak pastilah engineer tu masa dekat universiti dulu belajar ke tak subjek thermal. Thermal ni suhu lah, suhu. Sebab enjin ni melibatkan suhu. Kalau dia belajar, dia takkan buat kesalahan ni. Kalau dia tak belajar ataupun waktu belajar tu tak belajar betul-betul, janji lulus je, inilah jadinya. Semua enjin Kempro kena penyakit macam ni. Start daripada model first, Gen 2 sampai model last, CFE. Mesti ada masalah dekat exhaust. Okay. Nak tahu apa salah design dia, kesilapan design dia? Okay, main nak cerita pasal thermal. Semua benda atas muka bumi ni, apabila kita panaskan, dia akan mengembang. Bukan setakat besi, air pun mengembang. Udara pun akan mengembang kalau kita panaskan. Alright, ingat tu satu. Itu fizik. Tak boleh nak sangkal fakta tu. Apabila sesuatu benda tu panas, dia akan mengembang. Clear Itu fakta. Tak boleh nak sangkal benda tu. Jadi bila bermain dengan enjin ni dia akan panas, sejuk, panas, sejuk. Yalah, waktu hidup dia panas, waktu kita matikan semalaman dia akan sejuk. Jadi dia akan ada proses kembang kecut tu. Enjin ni daripada head sampai ke oisam kat bawah tu, apabila kita start dia akan jadi panas. Tak ada bahagian enjin yang tak panas. Semua akan jadi panas. Jadi enjin ni akan mengembang. Dan suhu enjin ni paling normal lah, paling tinggi dalam keadaan normal pun 80 ke 90 darjah Celsius sahaja. Overheat tak cerita lah. Ini kita cerita pasal benda normal. Okay, jadi logam dia ni, aluminium ni dengan besi blok
dia akan mengembang. Okey. Ni exhaust manifold ni, cast iron ni, okey, dia pun panas. Lebih panas, jauh lebih panas daripada enjin. Suhu dia boleh cecah sehingga 1000 darjah Celsius. Kalau korang nak tekan red line, tarik pickup, power, tekan power, dia boleh jadi merah benda ni. Dia panas, dia sangat panas. Dan dia tak ada cooling macam enjin. Enjin ada cooling, ada air, dia tak ada. Jadi dia sangat panas benda ni. Lepas tu, ni kat bawah ni, kita panggil dia sebagai catcon ataupun catalytic converter. Catalytic converter ni, fungsi dia adalah untuk proses gas karbon monoksida yang keluar daripada pembakaran ni dan baki oksigen yang keluar daripada pembakaran ni bertindak balas dalam dia. Supaya karbon monoksida tu bercampur dengan oksigen, dia akan jadi karbon dioksida. Dan juga saki baki minyak petrol yang tak terbakar. Okey, minyak petrol yang tak terbakar bercampur dengan saki baki oksigen untuk menghasilkan pembakaran lengkap dalam ni. Jadi catcon ni, catalytic converter ni sangat panas. Okey, yang datang ni suhu dah dekat 1000. Dalam ni pula ada proses pembakaran lagi sekali. Jadi dia sangat panas. Perbezaan suhu antara exhaust dengan enjin ni hampir 10 kali ganda. Itu waktu orang kata full power lah, kita tekan minyak rapat habis. Kalau dalam keadaan biasa, buat drive, normal drive, daily drive, bawa santai-santai pun, ini boleh cecah 500 darjah Celsius. Ini boleh cecah sampai 600 darjah Celsius. Jadi perbezaan suhu dia tu banyak. Adakah sebab beza suhu banyak tu yang menyebabkan ni crack? Tak, kereta lain tak ada pun isu crack ni. Start daripada enjin 1.3, 1.5, 1.6, 1.8. Lepas tu pergi ke perdana 2.0, perdana V6, 2.0 V6. Tak ada isu crack ni. Wajar MMC pun tak kena benda lah ni. Tapi bila datang kat Campro, asyik pecah je kat sini. Asyik patah je skru turbo dekat enjin CFE. Sebab apa? Sebab salah design. Okey. Besi ni panas dia 10 kali ganda lebih daripada enjin. Okey, kita katalah kita ambil matematik mudah. Enjin ni daripada sejuk ke suhu operasi dia, kita ambil lah 90/100 darjah Celsius, dia mengembang 1 mm. Kita kata 1 mm je, cukup. Dia kembang ke atas 1 mm, dia kembang ke bawah 1 mm, dia kembang ke kiri 1 mm, dia kembang ke kanan 1 mm. Banyak tu, tapi senang, nak suruh bagi senang nampak. Jadi enjin ni mengembang sebanyak 1 mm ke seluruh arah. Dan exhaust manifold ni, suhu dia 10 kali ganda lebih panas. 5 ke 10 kali ganda lebih panas daripada enjin. Jadi dia mengembang lebih banyak. Katalah, tak payahlah kata dia mengembang 5 mm. Kata dah dia mengembang 2 mm cukup lah. Dia mengembang ke depan 2 mm, dia mengembang ke belakang 2 mm, ke kiri 2 mm, ke kanan 2 mm, ke atas 2 mm, ke bawah 2 mm. Nak suruh mudah nampak, nilai tak tepat tapi nak suruh mudah nampak. Okey, exhaust ni boleh mengembang ke depan, tak ada isu, 2 mm. Ke belakang, mengembang 2 mm, tak ada isu. Ke kiri, tak ada isu. Ke kanan, tak ada isu. Ke atas, dia ada isu. Sebab apa? Dia tak boleh nak mengembang ke atas. Sebab exhaust ni diikat dengan skru 8 biji ni. Ni. Skru yang ikat pada cylinder head. Dia tak boleh nak mengembang ke atas sebanyak 2 mm. Okey. Tu satu. Tu baru satu. Relax. Dan dekat bawah ni, dia ada satu bracket. Satu bracket yang sangat tebal. Saiz lebih kurang dalam 2 mm tebal dia. Dan bracket tu akan menghalang exhaust ni mengembang ke bawah. Jadi nak kembang ke bawah tak boleh sebab sangkut dekat bracket. Nak kembang ke atas tak boleh sebab sangkut dengan exhaust punya skru ni. Jadi exhaust ni tak boleh nak mengembang apabila dia panas.
Kiri, kanan, depan, belakang tak ada isu. Atas, bawah dia ada masalah. Dia tak boleh nak ngembang sebab kena ikat. Bawah ni pun bracket dia boleh tahan, keras dia. Jadi dia tak ada free play. Apa akan jadi? Apabila exhaust ni tak boleh mengembang, dia akan duduk dalam stres. Maksudnya dia ada force nak tekan dia ke atas, nak tekan dia ke bawah. Jadi semua besi ni berada dalam stres. Okay, start daripada bawah ni sampai ke skru atas ni, dia berada dalam stres. Jadi apabila panas sejuk untuk beberapa tahun, last kali besi ni fail lah. Dia pun dah give up lah. Last kali bila dia surrender, pecah lah mendalam ni. Jadi apabila dia tak tahan, pecah lah mendalam ni. Sebab failure, dia tak tahan dengan stres. Pecah sini. Biasa penjumpa pecah sini lah, dekat lubang ni. Sebab lubang adalah satu point untuk weakness, untuk stres. Lalu dia pecah lah kawan ni. Lepas tu mulalah bunyi macam motorboat. Sampai exhaust bocor. Okay, jadi nampak masalah dia, design dia. Kenapa dia matikan kat bawah ni? Ni, kat bawah ni. Kenapa dia matikan? Soalan tu kena tanya engineer yang buat enjin ni lah. Kenapa dia matikan? Right. Kalau perhatikan Wira 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, perdana sekalipun, bawah ni dia free play kan. Dia lepas. Supaya apabila exhaust ni panas, dia nak mengembang 2mm ke atas tak boleh, dia akan tolak turun ke bawah. Okay, exhaust ni mengembang ke bawah lagi 2mm, dia tak ada salangan. Jadi dia boleh free turun ke bawah. Jadi exhaust ni tak ada stress, tak ada pressure kat dia. Jadi dia tak ada masalah dia nak mengembang ke mana-mana, kiri ke kanan ke atas ke bawah, depan belakang, tak ada masalah. Jom kita tengok dekat enjin CFE lagi sekali. Nampak clear sikit dia punya bracket. Alright, balik pada enjin CFE. Exhaust ini lagilah panas bila nama dia turbo. Lagi panas. Pipe catalytic converter pun akan menjadi lebih panas daripada gas asal yang masuk. Katalah gas asal ni yang masuk 500 darjah Celsius, selepas catalytic converter dia akan jadi lebih panas, 600 ke 700 darjah Celsius. Okay, jadi dia panas, dia mengembang. Jadi dia boleh mengembang ke depan, dia boleh mengembang ke belakang, boleh mengembang kiri, kanan, tak ada isu. Tapi bila nak mengembang ke atas, benda lah ni, besi-besi ni nak mengembang ke atas, dia dah sangkut dengan exhaust manifold. Exhaust manifold ni dah ikat mati kat dia. Sini ada 3 skru, sini ada 3 skru, dekat sana ada 8 skru. Jadi dia tak boleh nak mengembang. Okay, dia nak kembang ke bawah pun tak boleh. Ni bracket dia. Inilah bracket bodoh tu. Okay, inilah bracket tu. Tebal bracket ni 2mm ni lah. Lebih 2mm saja ni. Tebal. Jadi dia tak boleh nak bending. Sebab dia keras sangat. Dia tak boleh nak bending. Jadi stres lah kawan ni. Kawan ni pun hidup dalam stres jugalah. Jadi stres, bila stres dia tolak atas, tolak bawah, tolak atas, tolak bawah, dia akan fail pada benda yang paling lembut. Biasa kena skru. Skru kat sini. Ni pun skru dah tukar ni. Asal tak pakai skru macam ni, asal pakai macam ni. Start. Okay, so patahlah skru tu. Patah. Ada yang patah satu, kadang-kadang ada yang patah dua. Patahlah benda lah ni. Fail juga design. Semua Campro ada masalah ni. Sebab semua Campro ada bracket ni. Semua ada bracket ni. Jadi kalau tanya saya solusi yang paling, orang kata paling senang, bang macam mana nak atasi masalah ni? Solusi paling senang, saya tak recommend sebab ada design yang tak kena lagi, okay? Tapi yang paling senang, korang nak buat dan paling cepat, cabut je bracket ni. 4 biji skru, saya 10 je cabut. Bracket yang ikat dekat oisam buka, 2 biji skru. Yang ikat bracket ni kepada flange ni pun buka, 2 biji skru. Apabila bracket ni tak ada, jadi bahagian bawah ni free. Okay, bebas. Dia tak boleh mengembang kat atas, dia akan tolak turun ke bawah. Jadi exhaust ni boleh main kat bawah. Dia boleh main kiri kanan, dia boleh main depan belakang, dia boleh main ke bawah.
Jadi dia boleh turun ke bawah, dia boleh naik. Dia boleh turun, dia boleh naik. Jadi tak adalah exhaust ni duduk dalam stres. Stres ni yang, alah tak payah kata enjin, kita pergi kerja ke pejabat lah. Seminggu pertama seronok lagi kerja. Bila dah kena stres hari-hari, stres hari-hari, stres hari-hari, kena stres hari-hari, kena stres, 2-3 tahun dah sekali berhenti kerja juga. Betul tak? Sama juga dengan benda ni. Okay, inilah hari ni punya cerita enjin Kempro. Benda ni jumpa dah lama, dah banyak tahun dah. Hari ni baru tergerak nak buat video pasal benda lah ni. Yang saya kata tadi, solusi paling mudah adalah cabut bracket ni. Tapi dia adalah sedikit fail nanti. Benda ni tak ada benda nak pegang, benda ni berat. So bila enjin vibrate, dia pun akan ada, orang kata, yalah tak best lah. Dia ada vibrate, dia boleh meng-failkan benda lain pula. Failkan sambungan lah, failkan apa, dia ada vibrate kan. Jadi bracket ni kena design balik. Dia kena design supaya dia lembut sikit. Dia boleh main, dia boleh bend, dia boleh lentur. Dia boleh lentur. Siapa yang biasa tengok exhaust Manifold Vira 1.6, 1.8, kat bawah dia ada bracket. Kalau perasan kat tepi sini ada bracket. Tapi bracket dia besi, dia nipis dan lembut. Cuba tengok balik pemilik Vira 1.6, Vira 1.8. Korang akan perasan kat bawah ni akan ada satu bracket yang ikat kat blok. Tapi besi dia sangat nipis. Supaya sebab besi nipis, dia boleh lentur. Apabila ada stres, dia akan lentur. Dia yang kalah. Dia akan mengalah. Dia akan lentur. Tapi benda ni tak boleh nak goyang. Sebab bracket tu ikat dia. Jadi benda ni ketat. Orang kata benda ni rigid lah. Benda ni rigid. Tapi bila ada stres, bracket tu yang akan melentur. Jadi exhaust dia tak pernah ada case pecah, patah skru. Tak ada case. Vira 1.6 tak ada case. Alright, jadi bracket ni kena modify, kena design balik. Okay, supaya dia boleh lentur. Kalau kita nak goncang dia, okay, kita nak vibrate kan dia keras. Tapi apabila ada stress, dia boleh lentur. Biasanya saya potong kat sini, saya jadikan dia L. Potong kat sini, jadikan dia L, kiri dan kanan. Ataupun sebelah je pun dah cukup. Kat sini je, potong kat sini. Sekejap saya ambil benda nak tungkis. Biasanya apa yang saya akan buat, saya akan potong dekat sini. Potong kat sini. Macam ni. Ok, potong kat sini. Supaya dia dalam bentuk L. Ok. Dan bahagian sini grind, bahagian ni paste. Tinggalkan lebih kurang 1 mm. Kurang daripada 1 mm. Ataupun paling nak best, masa kita grind ni 1 mm, kepit dengan pelayar kat sini dan cuba mainkan dia. Kalau dia masih lagi keras, nipiskan lagi sampai dia ada, kita rasa sikit dia punya free play. Kita panggil lenturan dia, kita boleh rasa dia punya lentur. Jadi tengok lah berapa mm, kena buka balik saya punya buku nota. Ok, sama juga dengan bahagian kiri, buat macam tu juga. Potong L bagi nipis. Ok, potong L bagi nipis. Mana tak nampak bahagian kiri, sorry tak nampak. Dan buat macam tu juga. Dekat yang bending ni, kita grind, bagi dia nipis. Dan kita check. Saya biasa pakai grip layar tu, saya kepit grip layar dan saya main. Saya tengok sama ada dia boleh lentur atau tak boleh. Kalau boleh lentur, ok dah cukup. Tapi dia masih lagi keras. Tapi bila ada stres yang kuat, besi ni akan melentur dekat area yang kita grind ni, bagi nipis ni. Ok, ni saya ada kongsi satu rahsia ni. Macam mana nak tackle masalah ni. Dan saya dah kongsi satu rahsia kenapa exhaust Kempro ni selalu ada masalah. Tapi itulah kenapa nak jadikan rahsia. Benda baik kita boleh kongsi, kita kongsi. Orang tua-tua dulu kata ilmu ni simpan tak untung, kongsi tak rugi. So kita kongsilah. Alright. Jadi harap dengan sedikit info ni dapatlah memberi pencerahan sedikit pada owner-owner Kempro. Okay, jadi harap dapat membantu semua. Sekian.